Okay, kamu tengok ni kan. Nampak? Ni adalah gesture. Okay, nampak Yang Nampak. Nampak sir. Alright. So, kalau kamu yang ini dia tak guna pensel, yang ini dia guna ink ataupun dia guna pen. So line dia agak stiff. Tengok line semua stiff. Dan kebanyakan garisan tu adalah satu line je. Ada a few lah yang ada bertindan macam ni. Ini search line ni, searching. Dia search line lah macam ni kan, search. Ni search. Macam ni cuma satu garis saja. Which is garis tu kalau dia dah fikirkan itu adalah garisan yang tepat, so dia biarkan je lah garisan tu. Tak adalah ada overlay garisan lagi. Faham Okey, lagi tengok lagi ni. Okey, tengok ni. Ini yang dipanggil search ni. Kan? Kalau sebenarnya kalau kita tengok pun kita tahu ni dia tengah cari ni, dia tengah struggle untuk mencari garisan mana yang betul. Kan di situ. That's why bila kamu lukis, kan yang ni masih lagi guna ink ni. Bila lukis tak perlu padam. Kalau kamu padam, katalah kamu lukis di sini kamu padam, kamu akan buat garisan di tempat yang sama juga yang kamu padam tu. Ni experience saya lah So that's why bila kamu buat walaupun salah kamu teruskan buat lagi dan di dalam garisan yang beribu-ribu ni ada satu garisan yang betul. Faham kan? Apa masuk? Okey. Mana tadi? So ini adalah search line di mana pelukis sedang mencari proportion yang sesuai. Mengikut reference yang dia ada. Mengikut model di depan dia tu. Okey, saya tunjukkan a few lagi. Okey, yang ini sangat menarik. Saya suka yang ini. Okay, tengok ni. Ini saya rasa yang ini berkemungkinan besar ini adalah blind gesture. Sebab apa? Kalau kita tengok di sini dia ada satu figure tapi awak nampak figure tu dia moving kan? Di sini satu, di sini satu. Jadi kita dapat tengok dia move daripada sini ke sini seolah macam ada performance, macam ada performer sedang menari di pentas ke macam tu kan. So yang ini dipanggil blind gesture dan kalau kita tengok certain garisan tu yang macam ni kan, garisan yang tebal, garisan yang pekat, garisan yang very light, very thin line, ada yang thick line di situ. Di sini ini adalah expression dia lah. Kalau kita tengok yang ini saya boleh bagi contoh pada kamu Kejap saya cuba cari macam mana nak ni Saya Google Okay. Kamu still nampak Nampak sir. Alright, nampak. Awak tengok ni Yusuf Ghani. Yusuf Ghani adalah contoh yang sangat tepat untuk kita tengok Yusuf Ghani adalah seorang pelukis yang ni yang dah established, yang lukisan dia dah berpuluh-puluh ribu malah ratus ribu harga lukisan dia. Awak tengok lukisan dia. Ni adalah satu contoh gesture. Lama nak kena buka Ini adalah satu contoh lukisan gesture yang dia buat figure tu move. Figure tu bergerak. Kalau kita tengok di sini pun kita nampak kan dia bergerak kan. So garisan-garisan ni adalah garisan gesture line. Cumanya dia dah mahir sangat kan. Awak tengok harga dia berapa tu Pak. Sold 196,000. Ni saya tak tipu ni. Ini adalah dah terjual pun. Terjual dengan harga 196,000 dan inilah lukisan tu. Lukisan ni besar Lukisan dia ni 145 kali 213 cm. Maksudnya 2 meter lebih ni lebar ni. Dan tinggi. Okey.
Yang ini adalah contoh yang sangat bagus untuk kita tengok apa itu style atau gesture drawing punya style lah. Tengok lagi di sini. Okey, ni kan. Kita tengok je lah tu di sini kan. Nampak dia punya line tu very impressive, very expressive. Expressive line. Tapi saya bukan nak kamu buat gini lah. Ini dah consider abstract expressionist. Macam ni kan. Walaupun kita tak nampak apa-apa tapi kita tahu figure tu ada dalam tu. Kan? Ada figure ni, figure bergerak. Ada gambar orang yang sedang bergerak, menari, bersilat, melompat, atlet. Yang ini dia lukis animal. Ini dia lukis binatang, dia lukis ayam. Okey. Ini lagi. Ni adalah artis dia lah. Ni artis dia dan dia juga adalah guru saya Waktu saya belajar dulu, waktu saya belajar diploma dulu, dia adalah guru saya, guru drawing. Okey, awak tengok ni Awak tengok di belakang ni. Nampak lukisan dia di belakang. Yang ini dia buat ayam jantan sedang berlaga. Kan? Okey. Yang ini color gesture drawing juga tapi dia menggunakan color, dia tak masuk ink. Masuk ink. Dia pun sama juga. Ini yang sangat menarik. Okey, selain daripada Yusof Ghani, kalau kita nak tengok gesture drawing ni, drawing yang ni painting lah tapi drawing dia macam ni drawing dia ni kan. Drawing dia. Kita juga boleh tengok siapa boleh tengok siapa saya lupa nama. Tak apalah, kita tengok Yusof Ghani je lah. Ghani yang paling bagus sekali. Ni. Okay. Dah lah kot. Selain daripada tu, yang lain bukan gesture. Kalau dia lukis lama, maknanya bukan gesture. Faham kan? Okay, ini semua bukan gesture. Okay. Dah. Ada soalan tak? Ada soalan ke? Itu tak ada sir. Tak ada sir. Awak cuma dengar saya tanya ada soalan ke? Itu je Yang lain awak tak dengar Apa awak ni? Mestinya tak ada sir. Okey. Tak ada sir. Tak ada Kalau tak ada kita terus buat latihan lah. Macam boleh? Boleh tak? Ni awak nampak tak saya punya ni? Saya buat contoh sikit Boleh sir. Boleh saya buat contoh sikit. Nampak sir. Nampak? Okey, cantik. Ni gelap ke terang Kalau gelap saya suluh sikit lah. Kita terang. Okey, terang Okey, kalau buat gesture kan biasanya ada model di depan tapi sekarang saya tak ada apa-apa model kat depan. So, apa yang saya perlu buat, saya just imagine saja. Imagine saja macam Yusof Ghani tadilah. Imagine saja. Yang best gesture ni kan kamu tak perlu pakai, kamu guna art line ataupun kamu guna pen yang hampir-hampir habis ink dia tu. Jadi
mudah kamu untuk buat banyak garisan. Yang bagus tu garisan yang banyak. Faham? Okay? Saya guna pen apa sir? Saya guna outline ni. Outline ni pun ink yang dah habis. Ink yang dah hampir. Dah habis dah ink pun. Oh, okay. So tengok saya cari ni. Saya cari ni. Saya cari garisan yang tepat. Imagination eh. Imagine je. Saya kalau boleh, saya nak awak jangan imagine eh. Saya nak awak ada model. Mana ni? Ni nak imagine ni. Okay. Kalau tak nampak beritahu ni, saya takut tak nampak ni. Jauh sangat. Nampak tak sini? Jauh ni. Pada kamera. Jauh sikit tapi boleh lah singgah. Tapi nampak eh? Nampak Okay. sikit. Okay. Bukan. Okay. Ini adalah satu apa nama ni? Gesture. Lawa sir. Laju betul saya buat. Inilah gesture. Sebab blur. Jelas ke blur? Blur sikit tapi boleh lah nampak. Blur. Geram tak jelah blur. Okay. Dekat sikit. Ini awak tengok garisan-garisan yang tu kan? Tengok garisan ni. Okay. Ini adalah apa nama ni, gesture drawing yang sebenarnya sangat bagus untuk kita praktis ni. Saya buat lagi buat lagi satu. Dalam kedudukan yang mungkin berdiri ke, orang berjalan ke Kalau tak jelas beritahu sebab rugi kalau tak beritahu ni. Okay, awak boleh mula daripada mana saja tau. Boleh mula daripada badan, boleh mula daripada kepala. Betul lah, saya tak tahu nak mula daripada mana ni Cumanya yang ini kan, yang penting yang ini kamu dah kamu punya stickman tu, yang itu yang patut dah ada dalam kamu punya minda, kamu punya mind kamu. Jadi bila kamu buat tu, kamu dah tahu dah proportion of apa nama skeleton tu kan, dan kita boleh dapat the whole figure tu. Dan nak kena tengok juga dia punya proportion. Ini saya buat daripada kaki, daripada kaki. And kaki depan ni awak tengok dengan kaki belakang ni. Kalau kita tengok daripada sini, nampak yang depan ni besar kalau compare dengan belakang ni sebab perspektif. Kan? Ini yang hampir dengan lens kamera. Okay, and then kita nak masukkan kepala. Macam mana nak masukkan kepala? Awak just lukis je macam tu. Lepas tu kena compare proportion dia tu.
sesuai tak? Saiz dia tu kena tak? Lepas tu kedudukan dia tu kena tak? Kalau tak kena, jangan risau, boleh betulkan lagi. Ini kan, kalau kita recall balik silinder dulu, silinder last week, ni adalah silinder torso. So, dia akan bermula di sini kan. Tapi yang tu kamu tak perlu, dah lukis sebenarnya. Daripada sini kamu dah tahu, dah ada dalam kepala kamu. So, kita just tengok ni kedudukan tangan dan kaki dia kena opposite. Kena opposite. Ini understood lah Okay. Kepala ni nanti nak kena adjust ni sebab dia tak sesuai. Tapi tak apa. Dia settlekan tangan dulu. Settlekan tangan dulu. Macam mana nak buat tangan? Okay, betul lah. Ni tangan Kepala tadi saya buat di sini ni kena kedepankan lagi. Baru sesuai. Okey, bila dah dapat rough macam ni, yang ini kamu kalau kita pakai pensel lah, kalau kita pakai pensel ataupun kita pakai pen, ya, di mana ada certain part yang kamu nak highlight kan. Ya. Sini boleh highlight sikit. Ini pun nanti kan belum tentu lagi bila kita bila kita detailkan dia, nanti kita akan ada buat adjustment sikit. Basically, kita tengok di sini. Kita tengok kan. Ini adalah gesture drawing dan dia habis di sini lah. Dia habis di sini. Dia habis di sini ya. Cumanya nanti saya akan detailkan ya. Saya akan detailkan dan kamu akan tengok nanti perbezaan antara garisan-garisan yang banyak ni dengan garisan yang saya akan masuk second step ataupun step untuk detail Saya masuk step untuk detail Yang saya nak sebenarnya sampai sini je. Sampai stage ni je untuk kamu punya hari ni punya sesi gesture. Tapi tak apa, saja nak tunjukkan pada kamu quality of line Ni kan. Dari sinilah baru kita betulkan kita punya drawing. Dia kena pekatkan ke? Tak perlu. Ini saya nak tunjukkan pada awak yang tadi itu search line. Yang kemudian yang ini. Yang pekatkan ni awak tak perlu pekatkan. Kalau kalau kamu pernah tengok pelukis-pelukis di mana-mana kan, kalau dia buat demo, perasan tak? Dia kan buat garisan yang ni dulu and then baru dia pekatkan. Perasan kan? Dia tak akan buat pekat terus. Dia tak akan buat macam tu sebab kalau ada kesilapan, susah nak adjust balik. Kalau macam ni okey. Sebab tu biasanya memang akan buat macam ni. Saya sebenarnya tujuan saya pekatkan ni saya nak tunjukkan pada kamu yang search line kita tadi tu. Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tak perasan yang dia terpanjang kan. Macam ni kan. Ni saya nampak tangan ni macam panjang sikit ni.
Oh, saya ingat nak kecilkan sikit tangan ni. Kat sini. Saya nak kecilkan sikit kan. Yang ini belum masuk rendering lah. Kalau masuk rendering lagi dia akan jadi lebih perfect lah. Ini sekadar sketching aja, masih lagi dalam peringkat sketching. Okay. Saya rasa cukup lah sampai sini dulu. Sikit lagi ni. So garisan yang paling penting adalah garisan yang dalam tu, garisan search tu. Kedut baju. Bila kita buat gesture ni kita dah masuk segala kedut-kedut baju apa semua. Kita tidak lagi buat macam last week kita just buat figure yang without any clothes lah. Sekarang ni kita dah lukis figure yang berserta dengan dia berpakaian lah maksud saya So boleh refer pada gambar lah. So tak perlu nak tukar lagi jadikan dia skeleton ke apa ke, tak perlu. Memadai ikut je pada gambar tu, cuma yang saya nak tengok adalah sekarang ni garisan yang ini ni. Garisan yang ini, garisan yang kamu cari. Faham tak? Dekat kaki, sebelah kaki. Faham tu. Ini kita sebenarnya practice observe sebenarnya. Kita practice observe dan juga kita practice kerana kita translate apa yang kita tengok tu melalui garisan yang kita buat. Itu sebenarnya kadang-kadang out of proportion, kadang-kadang terlebih terpanjang kaki, terpanjang tangan. Katalah kaki ni terpanjang kan. Di sini kamu boleh adjust je lah sini. Letak dalam, tak ada masalah ni. Ini yang sebenarnya nak tengok. Yang ini sebenarnya kesilapan-kesilapan ni adalah kamu punya study. So that's why saya kata jangan dipadam segala kesilapan. Sebab kesilapan ni kamu akan betulkan nanti bila kamu nampak apa yang kesilapan yang kamu buat. Yang kedua, macam mana kamu nak tengok sesuatu drawing yang kamu buat tu silap ke tak? Kan kat sini lah dianya. Dekat gesture ni lah. Dan bila kamu buat mungkin kamu boleh tengok dari jarak tertentu kot. Kalau kamu duduk, lepas kamu draw, kamu bangunlah berdiri sekejap. Untuk supaya kamu ada distance antara mata dengan kertas kamu tu. Jadi kamu nampak, kalau kita tengok dengan jarak yang dekat, biasanya kita tak nampak kita punya mistake. Kalau kita tengok jauh, kita akan nampak. Dan saya biasanya bila tengok lukisan-lukisan yang lama, mesti nampak ada kesilapan kat mana-mana. Bila dah lama baru sedar bahawa ada beberapa kesilapan. Okay. Alright. Saya rasa ada soalan tak? Okay, sebelum kita mula. Sebelum kamu praktis. Ada soalan tak? Kalau tak ada, boleh praktis lah kot. Tak ada. Boleh. Boleh kalau tak kisah motion apa-apa. Apa dia? Tak kisah kalau nak buat motion macam mana pun. Action macam mana pun lah. Okay. Boleh, tak kisah. Untuk hari ni tak ada masalah. Buat je action macam mana as long as hari ni kita buat gesture. Awak lukis je. As long as figure. Tak semestinya full body lah.
Yang penting sebab saya nak tengok garisan tu sebenarnya. Nak tengok garisan yang kamu search tu. Okay, boleh tak? Paling bagus kena ada reference lah Okay, itu paling bagus lah sebab nak imagine kadang-kadang susah kan, imagine. Saya ikut yang ni yang macam stickman tu boleh ke? Saya ikut yang tu. Stickman dia Tapi saya buat macam yang gesture lah. Ya, Betul. dia bermula dengan stickman. Mula dengan stickman tapi kamu kena perfectkan dia lah. Stickman tu kan dia just stick kan. So kamu perfectkan dia, make it a form lah, a figure punya form tu lah supaya dia nampak orang. Faham tak? Okay. Dan saya nak kamu on kamu punya kamera sebab saya nak tengok kamu buat. Supaya kadang-kadang saya boleh tegur juga sikit-sikit. Tak perlu tunjuk kamu tu. Saya nak tengok tangan je. Tangan dengan paper. Okey, boleh mula sekarang Saya bagi masa kot setengah jam ke sekarang. Kamu boleh on kamu punya kamera. Okay.